macam mana kita nak uruskan gaji. Sebab sangat-sangat penting tuan-puan. Sangat-sangat penting bila kita dapat gaji setiap bulan, kita perlu uruskan dia dulu. Uruskan gaji ni dulu supaya kita boleh buat simpanan. Kalau tak urus gaji dengan baik, simpanan takkan boleh dibuat. Okay, so ini adalah antara formula urus gaji yang biasa digunakan. Cuma saya suka nak tambahkan sedikit. Orang lain kalau you cari mana-mana formula, dia tak ada portion ni. Untuk saya tambah portion ni. Sebab apa? Saya suka untuk sediakan kos tahunan ni siap-siap. Apa kos tahunan ni? Ada siapa-siapa kat sini? Ada any idea tak kos tahunan ni apa? Ataupun dah memang biasa buat? Ataupun first time dengar ni? Memang kebanyakan kalau baca mana-mana buku kewangan pun dia tak adalah share kos tahunan ni. Tapi saya personally suka untuk buat tabung kos tahunan. Okey, jom kita sama-sama tengok setiap satu item ni macam mana kita nak pecahkan untuk kita uruskan gaji kita. Okey, baik. So dekat sini ada tak tuan-puan nak share berapa gaji yang nak saya pecahkan daripada untuk formula ni? Okey, jom kita sama-sama tengok 2,500. Okey, so daripada 2,500 ni kita perlu uruskan mengikut pecahan-pecahan ni lah. So ini antara contoh pecahan yang kita kalau Google kita search mesti jumpa. Kecuali yang kos tahunan ni. Kos tahunan ni kebiasaannya tak ada ditulis di mana-mana. Tapi suka untuk saya tambah kos tahunan tu. Sebab dia membantu kita untuk perbelanjaan tahunan. Kenapa pula dia tak nak keluar ni? Dia membantu kita untuk perbelanjaan tahunan. Okay. Right. So daripada 2,500 ni untuk simpanan first kali bila dapat gaji perlu kita buat simpanan dulu. Simpanan ni first thing kena buat. Tak kisahlah bentuk apa, tunai ke, emas ke, nak masuk saham ke apa ke, tak kisah. Tapi alihkan dulu. So daripada gaji 2,500, 10% daripada 2,500, 10 bahagi 100 kali 2,500. RM250. So dekat sini kita simpan RM250. Okay, RM250. Tak kisahlah platform mana nak simpan. Kalau siapa yang susah nak menyimpan tunai, susah, boleh pilih alternatif emas. Kalau kata rasa bila simpan tu tak melekat, simpanan tu asyik terpakai balik, simpanlah dalam emas. Tetapi bila nak buat simpanan emas ni pun hati-hati kalau langsung tak ada cash. Kalau langsung tak ada cash sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Kalau emergency nak pakai duit, you tak ada duit, dah masalah. Sebab emas ni kalau kita nak simpan, dia adalah untuk kegunaan antara 3 tahun dan ke atas. Kalau simpan hari ini, bulan depan nak jual, bulan depan start dalam tempoh setahun nak pakai duit, tak sesuai. Emas ni kita buat simpanan untuk tempoh jangka panjang. So kalau ada masalah nak buat simpanan tu, nak juga buat simpanan emas sebab tak nak terguna simpanan tu, boleh, tapi saya sarankan untuk split. Tekan. Untuk split 50% tunai dan 50% emas. Okay, so splitkan half-half. Jangan 100% simpan dalam emas. Sangat-sangat bahaya. Okay. Nampak itu untuk portion simpanan. Untuk komitmen 70% daripada gaji 2,500. Jangan lebih-lebih, jangan banyak-banyak. Sebab kalau lagi banyak, nanti portion lain akan berkurang. Tak balance nanti. Nanti penat kita bekerja hanya untuk bayar komitmen sahaja. So 70% daripada 2,500, 1,750. 1,750. So 1,750 ni kita nak buat apa? Komitmen apa yang dimaksudkan? Kat sinilah yang nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, barang dapur, belanja, apa lagi, pergi kerja kan, tol, parking, minyak, apa-apa komitmen bulanan. Apa-apa komitmen bulanan yang perlu kita bayar. Kat sinilah. Maksimum yang disarankan ialah 70%, 1,750. Nampak 1,750. Untuk self reward 15%. Kalau kebiasaan formula dekat luar sana, kita akan nampak 10, 70, 20. Tapi yang 20 ni saya kecilkan menjadi 15% sahaja sebab saya sedekahkan 5% tu dekat kos tahunan. Okay. So 2,500, 15% berapa
15 bahagi 100 kali 2,500. 375. So 375 ni lah nak pergi jalan-jalan, nak bawa anak sia-sia, nak pergi makan dekat kafe sedap-sedap, nak beli baju, nak beli skincare, nak beli tudung, nak beli seluar, self reward. Ini sahaja. Okay, ini sahaja. Nak pergi beli air coffee bean, nak pergi kafe makan kek semua tu. Inilah dia. Okay, ini portion dia. So selebihnya kos tahunan. Kos tahunan ni berapa? 5%? 5 bahagi 100 kali 2,5. 125. Okay. Kos tahunan ni apa dia? Kebanyakannya orang terlepas pandang tau kos tahunan ni. Kos tahunan ni kita boleh asingkan untuk tujuan, contoh, apa yang tahunan yang kita selalu, setiap tahun mesti kena bayar. Antara saya bagi hint antaranya kalau kita ada kereta, birthday kereta. Birthday kereta, birthday yang paling mahal kita kena belanja. Kita kena bayar road tax dan juga insurans. Nampak? Tak adalah beragau-agau terpakai duit-duit simpanan semua. Kita gunakan daripada kos tahunan. Yang lain kos tahunan apa? Anak sekolah. Ini adalah antara kos-kos yang biasa untuk family, anak sekolah. Nak beli buku dia, buku jarang lah, kurang lah sikit kan setakat buku latihan. Baju tu paling mahal. Kalau anak perempuan, tudung. Kalau lelaki, tie. Kasut. Lagi kalau kena bayar yuran sekolah. Kalau sekolah biasa tu tak ada yuran lah. Yang macam kafar, tuition dan sebagainya. Kalau kata anak tadika yang masuk private, sekolah private, contoh Brainy Bunch, apa lagi Little Khalif, Smart Reader, kan ada yuran tahunan kan, annual fee yang kita kena bayar tu, tiap tahun kena bayar 1,000 lebih. Boleh ambil daripada portion ni. Kalau rasa tak cukup, sebab 125 ni kalau kita kalikan dengan 12, sebulan baru setahun ada akan dapat dalam 1,500 Kalau kita berjaya lah buat alihkan simpanan, setahun kita akan ada 1,500. Cukup tak? Kalau rasa tak cukup, then portion ni memang kena naikkan. Portion ni kena naikkan. Kalau rasa cukup dengan 1,500 untuk bayar kos-kos tahunan, then okey lah, tak ada masalah. 1,500 ni mencukupi dan okey. Tak perlu naikkan portion ni. Okay, boleh adjust as long as portion simpanan ni minimum 10%. Kalau kita ikut saran-saranan pakar kewangan, ada yang sarankan 10%, 20%, 30% untuk simpanan. Siapa yang boleh buat simpanan 30% ni sangat-sangat digalakkan. Maybe you ada side gaji kan, selain daripada gaji 2,500 yang tetap, ada side income. Contohnya dapat overtime, dapat claim outstation, dapat dividen, dapat apa-apalah buat side income. Ada extra, lebihkan pada simpanan. Okay, so nampak dekat sini cara kita nak uruskan gaji setiap bulan. Lagi seminggu, 2 minggu ni dah nak gaji ni. Kan? So uruskanlah sebaiknya supaya ada simpanan nanti satu hari nanti. Kalau perlu gunakan simpanan, tak perlu meminta-minta. Itu sahaja.